satu perkara ni kan, apa yang betul-betul bezakan saya dari segi trading yang tak konsisten, sekejap dapat banyak, sekejap dapat sikit dan sekejap juga habis. Dan apa yang membezakan saya jadi betul-betul boleh konsisten, dan konsep ni saya kongsikan pada trainer saya dan juga kebanyakan student yang follow saya. Saya realise satu perkara guys, apa saja kan, ialah you kena check sama ada apa yang you trade tu adakah berdasarkan reward semata, maksudnya you fokus pada reward, ataupun you fokus kepada risk driven. Okay, risk driven maksudnya ialah adakah kalau aku buat ni, kalau floating apa aku nak buat. Risk driven. Kalau layer ialah bukan bermaksud you yakin tapi you nak keluar, itu risk driven. Dan bila you nak keluar tu, you pergi pada minimal loss ataupun you pergi pada iaitu break even ataupun net profit. Ini yang betul-betul bezakan saya dalam trading, yang menyebabkan saya dapat separatekan diri saya daripada top 5% yang sukses, top 5% trader dengan 95% yang gagal. Jadi ini yang membezakan you juga nanti bila you apply. Jadi konsep risk driven ni sebenarnya, satu sudut apa saya bawa dulu, ialah untuk protect capital. Dan the whole idea asalnya masa saya dapat ni, saya just terfikir macam ni je sebenarnya asal dia. Bukannya canggih sangat, tapi somehow dia berasal kat situ. Itu saya terfikir apa? Saya terfikir masa tu, aku ni nak ikut fikiran ataupun konsep apa. Kan sekiranya aku ada idol, ada ikon yang aku boleh follow. Jadi masa tu saya tengok Warren Buffett cakap ialah always protect capital. Itu adalah rules dalam trading dia. Rules dalam investing dia ialah always protect capital. Yang kedua ialah remember rules number one. Jadi maksudnya pentingnya preserve ataupun protect capital. The whole idea untuk trading ialah supaya you protect capital sebenarnya. Dan bila you dapat protect capital, dia automatic dia akan boleh sustain. Maksudnya automatic akan keluar ialah 0.1, 1% ataupun 2%, 3% ataupun even more, 5 to 10%, even 15%, 20% per month pun sebenarnya. Tapi the whole idea ialah datang daripada ialah game changer pada mindset. Ya betul, dalam trading framework yang saya bawakan, yang pertama ialah saya fokus kepada iaitu methodology. Bagi orang yang baru, methodology adalah benda yang pertama. Dan kemudian saya tunjukkan money management. Kemudian baru saya risk driven kan dengan ialah mindset. Jadi dalam trading framework kita ada mind, money dan juga method. So ketiga-tiga ni, apa yang sebenarnya create difference ialah dekat mindset tu sebenarnya guys. Jadi mindset ni yang sebenarnya ialah perceptions yang akan jadi make all the difference di antara iaitu you akan pergi betul-betul bigger ataupun you boleh jadi orang yang sama, ataupun even worse, you makin teruk tiap bulan dan even tahun. Kan, masa video ni buat ialah tahun Februari 2024 dan kemungkinan besar ini akan jadikan perubahan sekiranya you follow dan juga you ikut step by step saya kongsikan. So maksudnya fokuskan kepada ialah mindset. Mindset lah pertama ialah objektif you. Kalau misalnya you trading lah banyak aku nak dapat, berbanding lah you selalu tanya diri you dan cuba provekan mungkin aku salah. Kan bukan je kita lupa percaya, tapi mungkin kita salah, mungkin aku ni silap. Dan kalau aku silap ni apa kena buat? Sentiasa challenge diri, sentiasa adapt pada new situation, sentiasa juga adapt ialah pada ialah mungkin certain condition yang berlainan. Kan maksudnya market berubah, kita juga kena kata, oh mungkin aku silap, mungkin aku kena nampak cara lain. Itu cara dia lah objektif. Dia adalah sama ada reward driven ataupun risk driven. Dan bila reward driven, chances dia, kan saya boleh kata 99% chances dia ialah wrong decision bila you buat decision. Dan chances untuk you buat right decision ialah apabila you guna risk driven, chances dia lebih tinggi. Dan diikuti juga ialah expectation. Kan? Expectation ni juga jangan melampau-lampau. Janganlah mengharapkan jadi 1000%, 4000%. Jangan. Walaupun you boleh buat sekali dua, itu bukan apa saya boleh buat akan datang guys. Walaupun you guna software, walaupun you guna apa sistem apa sekalipun, dia bukan semudah itu. Untuk temporary ya, untuk long term mungkin akan ada kesan efek pada you. Berapa lama lagi you nak bergantung pada satu sistem, sedangkan sistem asas tu ialah pada diri you. Itu adalah dipanggil lah objektif. Okay, pertama ialah objektif sama ada risk atau reward. Nombor dua ialah expectation. Jadi bila expectation you melampau, dia boleh jadikan dia panggil emotion disorientation. Ni yang buat kita gila, nampak FOMO dan sebagainya. Kan kita feel like leaving out money on the table. Kita rasa macam tu. Dan most important lagi segi mindset ialah acceptance. Kan pertama ialah kena accept ni market walau macam mana hebat pun kita lah 50-50. Dan market walau macam mana pun dia kerja dia nak bunuh kita. So kita kena betul-betul selamatkan diri. Dan ketiga ialah accept and loss.
Adakah kita accept loss? Sedangkan ialah master trader, success trader ataupun top 5% trader, 30% top 90 top 30%. 5%, 3%, 1% ialah dia fokus kepada master trader ni, dia fokus kepada iaitu dia tahu in order untuk win dia kena accept loss. Adakah you dalam kategori itu? Alright, follow saya Jero Azrul, RTT dan juga di YouTube, Telegram dan juga TikTok. Alright, so jumpa lagi guys dan salam hormat.